Salam sejahtera kepada Dr. Tan. Hari ini saya Nurul Zuhaili binti Zulkifli akan membentangkan artikel 10 iaitu strategi pembayaran dalam sektor maju Korea Selatan. Berikut adalah isi kandungan pembentangan saya. Sebagai pengenalan, sistem pembayaran Korea Selatan mewakili tindak balas terhadap warisan Konfusianisme, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pendedahan kepada amalan personal dari Timur dan Barat. Kekuatan sosial dan budaya mempengaruhi gaji dengan dua jenis kesan terhadap pendapatan. Yang pertama iaitu kesan astruktif, iaitu bangsa dan tina umur, etnik dan kedudukan dalam kelas sosial. Kesan kedua ialah kesan struktur, iaitu kesihatan pekerja, sumber daya pasaran syarikat, monopoli pekerjaan dan perusahaan dan kawalan dari pihak kerajaan. Apabila ekonomi dunia berkembang, pengurus Korea yang mempunyai pengetahuan tentang sistem pembayaran dari negara lain ingin menggabungkan sistem tempatan dan juga sistem dari negara lain untuk memaksimumkan produktiviti dan keuntungan. Artikel kajian yang diterbitkan pada tahun 1986 ini menganalisis sistem pembayaran yang dirangka oleh syarikat motor Hyundai. Kes ini mewakili tindak balas kepada empat keadaan yang luar biasa. Pertama, perindustrian nasional yang pesat. Kedua, warisan budaya beragama yang membenarkan hubungan hierarki antara kelompok. Ketiga, kes pendedahan kepada kedua-dua sistem pembayaran timur dan barat. Keempat, kes kebergantungan teknologi besar-besaran dari negara asing. Faktor yang mempengaruhi pasaran buruh Korea. Pertama, perindustrian pesat. Korea adalah sebuah negara industri yang maju. Pada tahun 1960, Korea telah berada atas daripada Itali berdasarkan jangka hayat, literasi orang dewasa, penggunaan tenaga per kapita, PNP per kapita dalam dolar AS dan peratus tenaga buruh dalam sektor pembuatan. Pertumbuhan pesat Korea telah membebani pasaran buruh tradisional, menjadikan permintaan tenaga buruh bagi industri baru dan besar meningkat. Jadi, satu rancangan paksa diperlukan bagi latihan selain dorongan yang baru untuk menjadikannya komited terhadap cara hidup industri. Faktor kedua ialah etika Confucian dalam autoriti. Etika hierarki Confucian merangkumi 3 prinsip dan 5 norma asas yang dinamakan Samgyang Oryang. Samgyang berkenaan hubungan hierarki antara raja dan rakyat, suami dan isteri dan ayah dan anak. Oryang adalah tentang kebenaran antara raja dan rakyat, perbezaan antara suami dan isteri, filial piety ataupun menghormati kedua ibu bapa, ketertiban antara tua dan muda dan juga kepercayaan antara rakan-rakan. Etika ini menjadikan sebuah perusahaan sebagai keluarga, iaitu majikan harus bertindak sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab terhadap pekerja dan pekerja pula harus setia dan tidak terlalu mementingkan ganjaran wang.
Dasar hubungan kerajaan perindustrian dirancang untuk menerapkan etika Confucian. Semua perusahaan yang mempunyai 100 atau lebih pekerja mesti mempunyai majlis pengurusan buruh yang terdiri daripada jumlah pekerja dan wakil pengurusan yang sama banyak. Fungsi majlis itu adalah untuk meningkatkan produktiviti, melatih pekerja, menyelesaikan masalah, mempromosikan kepentingan pekerja, meningkatkan keselamatan dan persekitaran kerja. Etika Confucian dan polisi kerajaan ini mendorong pengurus untuk memberi ganjaran lebih kepada pekerja berdasarkan status sosial mereka berbanding latihan, kemahiran, produktiviti dan pengalaman kerja. Faktor ketiga ialah kebergantungan kewangan dan teknologi. Sejak tahun 1960, Korea sangat bergantung pada negara perindustrian mereka. Dari segi kewangan, Korea banyak bergantung pada Jepun dan yang kedua ialah Amerika Syarikat. Industri Korea juga bergantung pada kedua-dua negara ini untuk sebahagian besar teknologi barunya. Bertentangan dengan teori kebergantungan, Korea adalah kes negara bergantung yang menjadi negara perindustrian sementara ia meningkatkan taraf hidupnya. Korea kini mula bersaing dengan jayanya untuk pasaran luar negara dengan Jepun, Taiwan, Amerika Syarikat dan Brazil. Pergantungan teknologi Korea terutamanya harus didedahkan kepada beberapa amalan industri dan personal Jepun dan Amerika. Faktor keempat ialah pendedahan kepada sistem gaji Timur dan Barat. Pengambilan pekerja, latihan dan sistem pembayaran sektor industri maju Korea mewakili gabungan amalan yang terdapat dalam masyarakat industri baru iaitu Jepun dan Barat. Syarikat Korea yang besar telah menerima pakai satu amalan Jepun iaitu mempunyai 3 tahap penilaian untuk menilai prestasi setiap pekerja dan memberi grade setiap pekerja dengan 3 tahap. Banyak pengurus dan pekerja Korea juga memuji amalan pekerjaan tetap yang terdapat di beberapa syarikat besar Jepun, memandangkan Jepun juga pernah menguasai banyak perniagaan besar Korea sejak tahun 1894. Amalan kaki tangan di Hyundai menggambarkan gabungan amalan Jepun dan Barat sama seperti yang terdapat di firma Korea yang besar. Oleh itu, bagaimanakah keempat faktor ini mempengaruhi corak pendapatan pekerja manual? Dua kemungkinan adalah pembayaran mengikut status sosial dan kewajipan pekerja atau pembayaran mengikut kemahiran pekerjaan dan permintaan pasaran. Sistem gaji Hyundai. Bagi pekerja pengurusan dan pertanian, gaji adalah dibayar mengikut bulanan, manakala pekerja pengeluaran dan perkhidmatan pula dibayar mengikut kadar setiap jam. Jumlah pendapatan pekerja adalah termasuk gaji, bonus, allowance kekanan dan faedah tambahan. Semasa diupah, standard gaji setiap jam SHW adalah berpandukan kepada pendidikan dan perkhidmatan ketenteraan. Bagi lulusan sekolah menengah yang belum menyertai perkhidmatan tentera menerima 430 won per jam, kira-kira $0.55 AS, iaitu berdasarkan tahun 1986. Sekiranya perkhidmatan ketenteraan telah selesai, tambahan sebanyak 55 won ataupun 13% kepada SHHW. Bagi lulusan sekolah menengah atas atau high school, akan menerima 15 won lebih banyak daripada lulusan sekolah menengah rendah ataupun middle school. Bagi lulusan sekolah vocational pula, akan menerima 20 won lebih banyak daripada lulusan sekolah menengah rendah.
Gaji permulaan yang tertinggi iaitu sebanyak 505 won per jam hanyalah 17% lebih tinggi daripada gaji yang paling rendah. SHW dinaikkan sebanyak 20 won setelah 3 bulan latihan dan akan meningkat setiap tahun pada awal tahun. SHW yang baru adalah berdasarkan polisi gaji oleh kerajaan, kewangan syarikat dan juga kadar upah yang kompetitif. Semua pekerja menerima sekitar 55% kenaikan yang diperuntukkan sebagai penyesuaian inflasi dan produktiviti syarikat. 45% lagi adalah berdasarkan prestasi kerja. 30% kenaikan purata SHW adalah berdasarkan penilaian ketiga-tiga penilai iaitu tojang, panjang dan kisar. Manakala 15% lagi adalah penilaian oleh Ketua Jabatan Pujang. Jumlah pendapatan bulanan termasuk kadar upah setiap jam didarabkan dengan bilangan jam bekerja disesuaikan untuk kerja lebih masa atau overtime, bonus dan elang kekananan. Mereka yang mempunyai 1 tahun kekananan menerima 10,000 won atau sekitar $13 pada tahun 1986, 20,000 won selama 2 tahun, 30,000 won selama 3 dan 4 tahun dan 40,000 won selama 5 tahun atau lebih. Pekerja biasanya menerima bonus 4 kali setahun yang bersamaan dengan 400% gaji bulanan asas. Upah berbeza-beza mengikut giliran ataupun shift. Kenaikan 50% dalam SHW bagi mereka yang memanjangkan shift siang. 100% pula untuk mereka yang memanjangkan shift malam. 50% penambahan untuk cuti tidak berbayar dan 150% bagi cuti yang berbayar. Bagi keuntungan syarikat yang lain pula, subsidi makanan dan perumahan dianggarkan 10% daripada pendapatan tunai bagi mereka yang tinggal di perumahan syarikat dan 7% pula untuk yang lain. Seterusnya ialah pendapatan. Pendapatan bulanan rata-rata pekerja Hyundai pada tahun 1983 termasuk bonus adalah sebanyak 355,000 won atau sekitar $456 Amerika. Jika tidak termasuk dengan kadar overtime dan juga faedah, pendapatan pekerja Hyundai adalah hampir dengan purata nasional bagi pekerja sektor perkilangan di Korea. Pada tahun 1983, pendapatan mereka melebihi purata bulanan nasional untuk pekerja perkilangan, iaitu sebanyak 56% menurut Bank of Korea. Walaupun pekerja Hyundai sering mengeluh kerana dipaksa bekerja lebih masa. Tapi pendapatan mereka pada waktu ini menjadikan mereka agak kaya. Jumlah pendapatan bulanan adalah antara 192,000 won hingga 545,000 won. Yang tertinggi adalah 2.84 kali dari yang terendah. Sistem pembayaran Hyundai mengandungi anomali. Kadar upah ketika masuk syarikat adalah berdasarkan pendidikan dan latihan vokasional dan bukan kemahiran, tetapi julat gajinya adalah rendah iaitu hanya 12%. Faedah kekananan pula mempengaruhi julat ini, tetapi ganjaran maksimum hanyalah untuk 5 tahun kekananan iaitu sebanyak 40,000 won hanya menyumbang kurang dari 2% daripada gaji bulanan asas pekerja semasa. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pendapatan individu. Yang pertama ialah jumlah kerja lebih masa atau overtime dan yang kedua ialah perubahan dalam SHW. Oleh kerana kadar lebih masa adalah sama untuk semua pekerja, variasi utama dalam kadar gaji dihasilkan dari penilaian prestasi individu menurut penyelia. Ini telah menentukan 45% perubahan tahunan dalam SHW. Dua parameter penting sistem pembayaran adalah julat gaji untuk kemahiran fungsi dan
kelompok kekanan yang berbeza dan julat gaji dalam fungsi, kemahiran dan kelompok kekanan yang tertentu. Di firma barat, untuk kita bandingkan, kemahiran atau produktiviti adalah penentu utama kadar gaji. Jadi biasanya sedikit pertendihan terdapat pada kadar gaji pekerja yang mahir dan tidak mahir. Masuk ke bahagian perbincangan, oleh kerana kekanan dan kemahiran menyumbang kepada SHW dan pendapatan, ia mungkin mencerminkan respon pengurusan kepada pasaran buruh industri terlatih yang sangat terhad. Perbezaan pendapatan yang ditentukan oleh pemboleh ubah status sosial yang tidak jelas iaitu umur dan status perkahwinan adalah lebih rendah di Hyundai berbanding kilang Jepun yang setanding dengannya. Sementara pemboleh ubah modal insan iaitu kemahiran, latihan vokasional dan kekanan ke tahap tertentu menjelaskan nilai yang lebih banyak. Sistem pembayaran Hyundai jatuh antara sistem Nenko Jepun dan sistem pasaran barat. Pekerja Hyundai nampaknya lebih cenderung ke arah barat dalam keadaan tertentu. Apabila pekerja Hyundai diminta untuk menilai kepentingan 4 penentu gaji, tanggungjawab berada pada kedudukan yang teratas diikuti oleh kekanan dan juga tuntutan fizikal pekerjaan yang mendapat undian yang sama banyak, manakala pendidikan berada di paras yang paling bawah. Kira-kira 3 suku pekerja Hyundai memilih untuk bekerja dengan syarikat dan penyelia yang menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan pekerja berbanding syarikat yang tidak menuntut apa-apa tambahan daripada pekerjanya tetapi tidak prihatin terhadap kehidupan peribadi pekerjanya. Pekerja merasakan bahawa mereka telah memenuhi kehendak Nenko iaitu dengan bekerja keras, bekerja dalam tempoh yang lama, setia dengan Hyundai, tetapi pihak pengurusan tidak dapat menjamin keselamatan pekerjaan mereka, melatih mereka untuk pekerjaan yang lebih baik, memberi kebergantungan bonus atau menunjukkan keprihatinan terhadap masalah peribadi mereka. Respon daripada pengurusan pula merasakan permintaan pekerja-pekerja adalah tidak mudah sabar. Mereka merasakan mereka telah bertindak dengan baik berdasarkan tradisi Confucian. Kesimpulan yang diperolehi daripada artikel ini ialah dasar gaji memberikan kelonggaran kepada kewangan syarikat dan operasi yang mengandungi perolehan pekerja dan mempamerkan rasa tanggungjawab sosial dengan mengimbangkan ganjaran bagi kemahiran, kekanan dan status perkahwinan. Pihak pengurusan berjaya untuk tidak